Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Persidangan Parlimen telah pun kembali bermula semalam dan insya-Allah akan berlanjutan sehingga 25 hari mengambil kira cuti-cuti yang bakal berlangsung seperti cuti Adha ataupun cuti hari kemerdekaan dan sebagainya. Dan macam mana kita tahu, semalam kita telah bermula persidangan Parlimen dengan satu letupan, dengan satu keadaan yang menggegarkan Parlimen itu sendiri, berpokok pangkal daripada usul untuk menukarkan Speaker Dewan. Dan macam mana kita tahu, semalam Speaker Dewan telah pun bertukar. Tan Sri Mat Arif telah pun diturunkan daripada jawatan beliau dan dinaikkan Ad Harun sebagai pengganti beliau dan sebagainya. Okey, walaupun saya masih lagi tidak bersetuju Ad Harun dinaikkan, tetapi macam biasalah, saya tidak boleh kata apa kerana beliau telah pun dinaikkan dan kita just ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat bertugas kepada Ad Harun. Anda kami perhatikan. Baik, apa yang saya bicarakan pada hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian ialah berkenaan dengan kualiti perbahasan dalam Parlimen. Memang kita tahu Parlimen ini kita dah mengalami perubahan kerajaan beberapa kali. Okey, pada tahun 2018 kita bertukar kerajaan dan pada tahun ini kita bertukar kerajaan sekali lagi. Tetapi malang sekali tuan-tuan puan-puan sekalian, di mana mutu perbahasan di dalam Parlimen pada ketika ini masih lagi tidak berganjak jauh daripada yang dahulu-dahulu. Bahkan ada di antara netizen yang mengatakan bahawa mutu perbahasan kali ini, terutama dari pihak pembangkang, sangat-sangat teruk dan tidak berkualiti langsung. Kenapa mesti jadi demikian? Tuan-tuan puan-puan sekalian, Parlimen ini merupakan satu tempat yang mulia, satu tempat legislatif di mana para MP akan berkumpul. Di situlah segala rang undang-undang akan dibicarakan, akan dibahas, akan diusul dan kemudian akan diundi serta diberikan kelulusan ataupun sebagainya. Jadi Parlimen ini bukan satu tempat yang biasa-biasa. Ianya harus dihuni oleh mereka yang profesional, yang pastinya akan meletakkan kepentingan rakyat sebagai neraca utama dan bukan sekadar menjadikan Parlimen sebagai tempat untuk meluahkan perasaan, untuk berkata yang bukan-bukan. Yalah, sebab dalam Parlimen apa saja kita sebut tidak boleh didakwa dekat mahkamah di luar, sebab memang ada keistimewaan tersendiri dalam Parlimen. Okey, tetapi nampak gayanya kita masih lagi ketandusan para pimpinan, para MP yang dapat berbahas dengan penuh kualiti, dengan penuh hujah dan orang kata apa, tidak melalut sampai mengeluarkan perkataan kesat seperti bodoh, seperti bangang, seperti perkataan-perkataan yang menghina, gelap dan sebagainya. Kita tak dapat lagi orang kata apa, MP-MP ini bergerak ke arah itu. Walaupun semalam kita menyaksikan perbahasan yang begitu menarik dan juga begitu berkualiti daripada YB Puchong, Gobi Singh Dio dan juga Menteri Undang-Undang iaitu Datuk Tengku Yadi Hassan, namun perkara yang sama kita tidak boleh kata terhadap MP-MP yang lain kebanyakannya lah. Okey, kita ambil contoh. Macam 3 orang MP daripada Parti PAN, Parti Amanah iaitu Muhammad Sabu, Presidennya, mantan Menteri Wilayah iaitu Khalid Samad dan juga mantan Timbalan Menteri Undang-Undang Hanifah Maidin. Mereka tidak menunjukkan kualiti perbahasan yang menarik sama sekali. Langsung tak ada. Macam Mat Sabu berulang kali mengatakan perkataan bodoh, perkataan khianat, bodoh, khianat, pintu belakang dan sebagainya. Dan Hanifah Maidin pun sama juga melalalat, memekak dan sebagainya. Dan Khalid Samad pula sampai dihalau keluar daripada Dewan oleh Speaker Dewan kerana berulang kali bersikap biadab terhadap Dewan dan sebagainya. Jadi ini ke kualiti yang kita ingin tunjukkan kepada rakyat? Ini ke satu taraf MP, satu taraf orang kata apa, ahli legislatif dalam kerajaan ini untuk kita tonjolkan kepada rakyat? Mereka memilih anda sebagai MP bukan untuk anda menjadi beruk di dalam Parlimen. Okey? Kelantangan suara seseorang itu di dalam Parlimen tidak diukur dengan sekuat mana dia menjerit ataupun sepadu mana dia memaki hamun orang. Tidak. Kalau saya boleh ambil 2 contoh. Contoh yang pertama ialah almarhum Tuan Guru Fadil Nur. Memang dikenali sebagai seorang yang sangat-sangat lantang di dalam Parlimen. Tetapi kelantangan Datuk Fadil Nur bukanlah kerana suara beliau yang kuat. Bukan kerana beliau ini suka menjerit, mengeluarkan perkataan-perkataan kesat dan sebagainya. Tidak. Tetapi kelantangan Datuk Fadil Nur adalah kerana hujah beliau yang begitu padat, yang begitu mantap, yang seringkali mendatangkan masalah kepada barisan menteri kerajaan pada ketika itu untuk menjawabnya. Itu betul-betul kelantangan. Ataupun contoh yang kedua saya boleh berikan ialah Mendiang Kapal Singh. Seorang lawyer yang begitu hebat,
yang sentiasa memberikan hujahan yang begitu mantap dan penuh fakta dari segi undang-undang dan juga dari segi perlembagaan. Beliau tidak menjerit untuk mengatakan perkataan-perkataan kesat, tidak. Tetapi beliau lantang menyuarakan fakta-fakta sesuai dengan kedudukan beliau sebagai seorang pengamal undang-undang. Dan kedua-dua ini secara kebetulan telah pun tiada lagi di dunia ini. Kita sangat-sangat rindukan kualiti perbahasan seperti itu. Dan tidaklah menjadi satu kebetulan, tuan-tuan dan puan sekalian, pada ketika MP-MP yang berkualiti ini berada di dalam parlimen, Malaysia pada ketika itu sedang mengorak langkah yang begitu hebat untuk menjadi sebuah negara maju. Tetapi sehingga tahun 2020 ini, walaupun sepatutnya Malaysia telah pun menjadi negara maju, namun gagal, tak boleh buat apalah sebab ada beberapa perkara yang saya tidak mahu bicarakan di sini. Kita membicarakan tentang mentaliti rakyat, mentaliti negara kelas pertama. Tetapi mentaliti para ahli parlimen ini masih kekal di kelas ketiga ataupun lebih teruk lagi. Sampai bila? Kan? Sampai bila kita ingin menyaksikan parlimen ini dihujani dengan perkataan-perkataan kesat seperti bodoh dan seumpamanya? Sampai bila kita ingin menyaksikan parlimen negara ini dihujani dengan perlian seperti gelap, seperti perkataan-perkataan yang orang kata apa, body shaming dan sebagainya? Sampai bila? Sampai bila? Dan bukan terhad dalam parlimen, bahkan di luar parlimen, dalam ceramah-ceramah umum dan sebagainya. Sampai bila kita mesti melakukan cheap shot seperti itu semata-mata untuk mendapatkan kepuasan peribadi kerana kita telah mengutuk lawan seteru politik kita. Rakyat memerlukan para pimpinan yang berkualiti kerana suara mereka harus didengar di dalam parlimen. Seandainya kalau parlimen ini masih lagi mahu dihuni oleh mereka yang berperangai serupa buruk, maka apalah perlunya untuk meletakkan orang-orang ini dalam parlimen? Letakkan saja mereka ini di dalam zoo negara. Itu lebih cocok buat mereka. Jadi saya rasa tidaklah keterlaluan kalau saya bersuara bagi mewakili para netizen, para rakyat Malaysia secara keseluruhannya, untuk menyeru kepada para MP ini untuk berubah. Lihatlah bagaimana contoh YB Gobin dan juga Datuk Taki semalam yang telah orang kata apa, menjalankan satu perbahasan yang begitu berkualiti, yang terus kepada orang kata apa, dasarnya, kepada benda yang dibincangkan dengan penuh fakta, dengan penuh hujah, berdasarkan kepada standing order dan juga perlembagaan. Ataupun tadi kita dapat lihat perbahasan MP-MP baru, MP-MP muda, seperti Yang Berhormat Ahmad Fadli Syari ataupun Syed Saddiq Abdul Rahman, yang saya kira memang begitu orang kata apa, cantik sekali perbahasan mereka, tidak melalut ke sana sini, soalan terus ditanya tanpa cheap shot, jawapan terus diberi tanpa ironi dan sebagainya. Kita mahukan kualiti seperti itu, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan sekiranya kalau kita mampu untuk menjadikan parlimen sebagai tempat yang lebih baik, insya-Allah nasib negara ini juga akan menjadi jauh lebih baik. Tetapi jikalau para MP yang lama yang masih lagi gemar untuk mengeluarkan perkataan-perkataan kesat, yang gemar untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang mencarut, yang gemar untuk mencari gaduh, yang gemar untuk menaburkan fitnah di dalam parlimen kerana mereka tahu mereka tidak boleh diambil tindakan di luar parlimen, ataupun yang galak untuk mengakukan body shaming, tak kira dalam parti apa sekalipun, kalau mereka ini masih lagi kekal mahu berperangai seperti itu, rakyat Malaysia sekalian, jadikan persidangan parlimen pada kali ini sebagai satu benchmark. Anda mark betul-betul orang-orang yang mewakili anda dalam parlimen tersebut. Jika kalau mereka ini tidak menepati piawaian anda, anda berhak untuk menolak mereka ketika PRU15 yang akan datang. Dan kepada para MP ini saya seru sekali lagi, tolonglah berhujah dengan berkualiti, tolonglah berhujah dengan penuh fakta dan penuh hujah, dan letakkan kepentingan rakyat itu di tempat yang teratas, bukanlah meletakkan agenda peribadi anda semata-mata di tempat yang tertinggi. Ingat, anda bercerita tentang mandat rakyat. Mandat rakyatlah yang telah membawa anda menduduki kursi-kursi empuk di parlimen. Jadi jalankanlah tanggungjawab anda dengan sebaiknya. Sekian sahaja video saya pada kali ini. Jumpa lagi pada video lain yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi, dan minta maaf atas segala salah silap. Bye-bye.